Post kamera aku saya ingat lah. Bukan saya ingat dia macam okay. Hai, Assalamualaikum. Selamat hari ni aku rekod hari apa? Hari Khamis. Khamis. Aku rasa macam awkward pula sebab aku rasa dah dekat setahun kot aku tak buat apa-apa video. Aku tak come out dengan apa-apa video. Tapi tiba-tiba hari ini aku macam dapat hidayah. Bukanlah hidayah. So aku rasa macam why not aku cuba untuk bervlogging balik. Penat pula bercakap. Well, aku ucapkan terima kasih pada yang keep on bertanya ke mana aku menghilang. Aku tak hilang ke mana-mana. Aku ada je dekat Putrajaya. Sometimes aku dekat Johor. Dengan keadaan diri aku yang macam mana aku nak cakap not in good state lah. Dalam keadaan kesihatan yang tak berapa nak mengizinkan. Aku agak susah untuk aku push ataupun paksa diri aku untuk buat benda yang aku sebenarnya suka tapi aku memang tak boleh buat. Dia jadi macam mental drain. So aku aku kesian sebenarnya pada orang yang macam keep pushing me, buatlah video, kenapa senyap apa benda semua kan. Macam aku cakap, aku ada konten tapi aku tak rasa nak mengedit, aku tak ada rasa nak publish apa-apa video. So memang aku totally hilang minat. Okay. So up to this day banyak benda sebenarnya yang aku tak buat. Aku rasa aku nak buat tapi tak boleh. Kalau aku buat pun aku rasa macam penat sebab aku memaksa diri aku dan aku secara tak langsung telah menggunakan tenaga yang berlebihan. Kau bayangkan aku tak buat apa-apa pun aku rasa penat. Aku selalu cakap dengan K, siapa pula K? Nanti aku bagi tahu siapa K. Okay. Macam aku cakap dengan K, aku selalu cakap dengan K, aku penat. Aku selalu rasa penat. Tapi aku tak tahu apa yang aku penat. Jadi, kalau aku buat benda yang aku paksa diri aku untuk buat sesuatu yang memang aku tak nak buat, dia akan jadi penat yang berganda-ganda. Sebab tu aku macam ikut je. Kalau aku rasa aku malas lah. Aku cuba untuk publish video ni tanpa ada rasa trigger ataupun rasa down ataupun apa-apa negative feelings lah. Sebab aku dapat banyak request untuk share apa rasanya menjadi seorang pesakit MDD dan anxiety. Tapi sebelum aku share, aku nak cakap lah keadaan setiap pesakit walaupun ada penyakit yang sama, tak semestinya keadaan diri masing-masing tu berada dalam keadaan yang sama. Maksud aku, okay. Macam aku, K, Faz, siapa pula Faz? Itu semua nanti aku akan cerita. Okay. Aku, K dan Faz ada simptom yang sama. Bukan simptom yang sama lah. Didiagnosis dengan sakit yang sama, MDD and anxiety. Yang aku tengok, K dan Faz adik-beradik, dua adik-beradik yang tak dapat dipisahkan ni. Okay, aku tengok K dan Faz, dia dah boleh manage. Dia dah boleh, macam mana aku nak cakap dia dah boleh manage lah, senang cakap lah. Diorang dah boleh manage emosi diorang. Kalau diorang trigger, kalau diorang relapse, diorang dah tahu ke mana. Macam K ada support system dia, Faz ada support system dia. Macam aku punya support system adalah K dan juga Faz. Tapi macam aku cakap lah, aku masih lagi mencari-cari arah
mencari apa solusi yang terbaik untuk aku lakukan kalau aku relapse, kalau aku trigger. Okay. Sebab tu aku cuba untuk buat video ni tanpa ada rasa trigger ataupun tak mendatangkan relapse pada aku setelah video ini aku publish. Okay. Apa scammer aku, saya ingat lah. Bukan, saya ingat dia macam, okay, sebab tripod aku tinggal dekat Putrajaya. So tripod yang ada dekat rumah ni adalah tripod DSLR. So aku rasa macam takkan aku nak berdiri pula kan, penat. Okay, semoga aku tak trigger, semoga aku tak relapse lepas share benda ni dengan korang. Okay, aku didiagnosis dengan MDD dan anxiety pada tahun 2018, bulan 9 tahun 2018. Masa tu aku memang dah ada simptom-simptom yang memang obvious, yang memang apa orang yang mengalami depresi akan lalui selama 2 minggu. Hilang selera makan, hilang minat, tak rasa macam nak hidup dah, tak ada interest nak hidup, tak tahu arah tuju, give up, semua. Okay, selama 2 minggu. So aku masa tu aku masih duduk di KL. So aku decide untuk pergi klinik kesihatan Tanglin, sebab masa tu aku rasa macam sakit kepala, muntah-muntah, semua, sakit perut, semua ada. Okay, aku ingat lagi doktor perempuan, umur dia selang 1-2 tahun kot daripada aku, macam tu lah. Okay, gilanya sebab aku nak recall balik. So biasalah orang MDD ni dia punya tak pelupa dia teruk sikit. Okay, masa mula-mula aku masuk jumpa doktor tu, aku tak jawab lagi dust test. Okay, aku cuma cakap aku sakit kepala, sakit perut, muntah-muntah. Okay, lepas tu aku diam. Lepas tu dia tanya kenapa, okay, puan okey tak? Okay. So aku macam tak dapat ditahan-tahan lagi, so aku menangis dekat situ juga. Aku kata aku stres, aku depres, aku ceritalah daripada sampai Z apa yang membuatkan aku rasa begini. So dia bagi aku borang das tu, so aku jawab, and aku punya result das tu memang as expected, memang sangat teruk lah. Semua sangat teruk, stress, anxiety, depressed kot lagi satu, jadi 3 kan. So semua sangat teruk, semua memang melebihi markah yang normal lah, senang cakap. Okay, so aku terus dirujuk kepada kaunselor dekat KK Tanglin tu. So lepas aku berjumpa dengan kaunselor, aku cerita balik benda yang sama, apa yang aku hadapi, macam mana bermulanya fasa-fasa depresi dalam hidup aku tu. So dia dah diagnose aku dengan, ni diagnose awal lah dengan MDD and anxiety, cuma tak tahu dia punya tahap keterukan. Adalah tahap keterukan tu lah. Macam tak sedap lah keterukan kan. Tak apalah, tak kisahlah, janji korang faham. Okay, lepas tu aku dirujuk ke HKL pula. Masa aku nak pergi HKL tu, aku rasa macam berbelah bagi, sebab masa tu yelah, kita sebagai manusia normal masa itu, ataupun yelah sekarang pun lah kan, mesti akan ada satu stigma yang mana kalau kita pergi ke Jabatan Psikologi dan Kesihatan Mental, kita akan ada satu pemikiran yang sebenarnya dia ni gila. Okay, dan itu yang terjadi pada aku sebenarnya. Okay, itu yang terjadi pada aku. Aku rasa macam aku tak gila, tapi kenapa aku dirujuk ke sini? Faham tak? Dia punya perjalanan tu. So aku pergilah ke klinik kesihatan mental HKL, Dr. India yang assist aku. Pun sama, aku rasa aku punya tangisan tu boleh didengar sampai keluar.
keluar bilik kot. Aku mengongoi. Sedih sebenarnya. Kan? So, di situlah aku didiagnose dengan major depressive disorder and anxiety disorder with acute. Masa tu belum. Okay, masa tu cuma MDD and anxiety saja. So, aku teruslah dirujuk kepada psikiatris dan bermulalah perjalanan aku berjumpa dengan psikiatris. Lepas tu jadi konflik pula dalam hidup aku. Suami aku pada waktu itu tak izinkan aku untuk teruskan treatment dengan psikiatris sebab dia janji dia nak go through this together. I mean, dia nak tolong aku untuk baiklah, maksudnya kan, tanpa jumpa psikiatris, tanpa makan ubat. Okay, so sebagai manusia, sebagai wanita yang lemah dan percaya dengan janji-janji lelaki, aku pun tak pergilah treatment. So jadilah defaultis dekat situ. So benda tu cuma berlaku sebulan 2 je. Dan masuk bulan ketiga, I was left behind. I'm having a hard time jugalah in 2019. You know, berperang dengan perasaan sendiri, berperang dengan kesakitan sendiri. Bila mana orang sekeliling, keluarga terdekat, masa tu keluarga terdekat tak tahu, parents aku tak tahu, orang-orang yang rapat dengan aku pun tak tahu macam mana susahnya untuk aku berperang dengan penyakit NDD and anxiety ni. You know, kau dalam battle mode seorang-seorang. It's just kau dan diri kau je. So dia jadi sangat aku tak jumpa perkataan tu. Sangat susah lah senang nak cakap. Sangat susah sebenarnya. Sampailah aku decide untuk pindah ke Putrajaya tahun 2019. Selepas raya rasanya. Tahun 2019. Sebab aku rasa simptom tu makin teruk. Jadi aku decide untuk pergi ke klinik kesihatan Presiden 9, klinik kegemaran ramai. Aku rasa semua orang memang suka pergi klinik Presiden 9. Klinik kesihatan Presiden 9. Aku ambil half day. Petang tu aku pergi jumpa doktor dekat situ lah. Sebab aku masa dekat kaunter pendaftaran aku tak tahu aku nak cakap aku sakit apa sebenarnya. Serius. So aku jumpa doktor. Aku cerita balik A sampai Z. Dan aku ingat lagi aku cakap dengan doktor tu, doktor, I really need help. Sebab saya takut saya akan bunuh diri saya sendiri. Masa tu aku cakap dengan doktor tu. She hugged me and she said that it's okay Nadia, I will help you. You're not alone. You know, bila kau tengah battle mode seorang-seorang ni, kan, kau tak ada siapa-siapa yang faham dengan situasi kau, kesakitan kau, apa yang kau hadapi. Bila kau dapat pelukan yang orang kata macam, kau akan rasa aura tu tau. Aura pelukan tu sangat macam mendamaikan. Kau rasa macam bersemangat balik nak hidup, nak teruskan hidup. Okay. So, bermulalah perjalanan aku di situ. Appointment dengan psikiatris di klinik kesihatan Presiden 9. Sampailah aku rasa macam dah okay. Lepas tu something hit me. You know, aku jadi tak okay balik. Aku jadi murung balik. Okay. Ada air mata. Bulan 2 tahun 2020, awal bulan kot rasanya, ataupun pertengahan bulan, appointment aku dah berpindah ke Putrajaya. Hospital Putrajaya. Sebelum ni dekat KK Presiden 9 Putrajaya. So aku dipindahkan ke Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Putrajaya. So bermulalah aku punya treatment dekat situ. Tapi sepatutnya aku punya first appointment adalah pada 22 hari bulan 3 2020. Tapi memandangkan 18 tu adalah PKP, jadi aku tak dapat pergi appointment tu lah
first appointment. Kat situ lah aku jumpa K. Bukan jumpa, aku kenal K. Siapa K? K ni Khairul lah. Nama dia Khairul. Muhammad Yusof. Kat situ aku kenal K. Dari situ aku kenal K dan aku boleh katakan yang K banyak membantu dari segi emosi lah, macam yang Faz cakap. Faz lagi, siapa Faz? Faz nanti aku cerita lambat sikit sebab aku kenal K dulu. Okay. Macam yang Faz cakap lah, K memang seorang yang understanding. Tak menghukum dan tak menghakimi. Walaupun dia ada macam baran sikit, tapi dia still okay. Kat situ lah aku kenal K. Aku rasa macam positif sikit. But still awal-awal tu aku masih macam ada trust issue dengan K. Yelah sebab orang yang baru kenal kan. Tapi alhamdulillah lah, up to this day dia banyak membantu sebenarnya. Antara orang yang nak tengok aku sihat. So K ni banyak share dengan aku pasal buku, pasal life coach. Banyak sebenarnya. So bila aku rasa aku macam dah selesa sikit dengan K, aku ceritalah sikit-sikit. Aku tak cerita semua, aku cerita sikit-sikit apa yang aku hadapi, apa yang menjadikan aku macam ni, yang teruk semua kan. Ada satu masa tu aku pergi emergency. Tapi aku tak cakap dengan K yang aku dekat emergency semua kan. Sebab masa tu aku overdose yang agak banyak sebenarnya. Sebab yelah macam aku cakap tadi, something hit me. So aku memang tak nak hidup dah. Tapi aku tak cakap dengan K, aku tak message pun dia. Dah tengah hari kot macam tu baru aku cakap dengan dia. Dia suka bagi aku motivasi lah. Dan recently dia ada share satu buku, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. It's a good book sebenarnya. Walaupun aku macam ambil masa sikit lah nak menghabiskan membaca buku tu sebab aku tak berapa suka nak dengar audio kan. Sesuai untuk orang yang overthinking macam aku. So kalau korang rasa macam korang nak baca buku tu, mungkin boleh cari dekat Book Access ke, MPH ke, ataupun kalau korang tak jumpa, bolehlah message je aku. So aku boleh bagi kopi. Sesuai untuk orang yang overthinking macam aku. Tapi itulah, walaupun aku dah baca buku tu, dan mungkin aku akan baca lagi sekali, aku masih lagi tak boleh lari dengan aku punya overthinking. Macam aku cakap, K dan Faz ni adalah support system aku. Kalau aku tak okay, aku akan cari K, aku akan cari Faz. So bila aku tengok Faz dengan K ni dia macam dah boleh manage diorang punya diri. Macam aku cakap lah awal tadi kan. Tapi aku masih tak jumpa aku punya track. Aku masih lagi lost. Aku masih lagi rasa relapse. Aku masih lagi rasa nak bunuh diri. Suicidal thought tu sentiasa ada. So kalau kau cakap dengan orang yang normal, kau akan memang aku rasa kebanyakan orang normal ni dia akan macam kenapa nak bunuh diri, jangan bunuh diri, tak elok. Memanglah aku pun tahu bunuh diri tu tak elok. Tanah tak terima, langit tak terima, roh kau akan berada di tengah-tengah. Okay? Tapi macam aku cakap, suicidal thought tu memang akan sentiasa ada dalam ni. Cuma kau nak buat dengan tak nak buat je. Kan? So kalau kau cakap dengan doktor yang biasa pun, doktor yang bukan dalam bidangnya, okay, mungkin dia doktor AJ ke biasa, doktor biasalah kan, macam yang baru-baru ni aku kena, dia akan macam dia akan nak rujuk kau terus pergi hospital lah, apa benda lah, sebab pada dia benda tu membahayakan. Memang membahayakan pun, tapi as long as pada aku kau tak mencederakan orang lain, itu dah cukup bagus dah lah. Kan? Macam aku cakap lah, suicidal thought tu memang akan sentiasa ada. Perasaan nak bunuh diri tu memang akan sentiasa ada. Cuma dia kuat dengan tak kuat,
dan sama ada kau nak buat ataupun tak nak, tu je. Okay, so lepas aku kenal K, barulah aku kenal Faz. Aku kenal Faz pun sebab aku ada satu masalah yang aku rasa macam aku tak boleh settle. So K bagi nombor Faz, so aku contact dengan Faz. So itulah bermulanya lah perkenalan aku dengan Faz. Dia adalah kawan yang quite understanding. Macam K jugalah. Sebab tu aku cakap K dengan Faz ni dia macam kembar. Tak seayah, tak seibu, tapi dia orang macam kembar. Di mana ada Faz, di situ ada K. Kalau kat Facebook aku tu memang lah, kalau di mana ada Faz, di situ ada K. Kan? So, lebih kurang macam K. Faz supportive lah. Supportive, sokong je dan melayan kepada gila-gila aku ni. Kadang-kadang aku cakap, kalau kau nak lari kat hutan kan Faz, aku nak ikut. Tapi itulah. Masalahnya aku tunggu juga Faz bila dia nak lari kat hutan. Tapi sampai sekarang macam tak ada pun nak lari-lari kat hutan bagai semua kan. Okay. Sepanjang aku menjadi pesakit MDD and anxiety. Bila aku pindah ke Putrajaya, aku diagnose kat Putrajaya. Psychiatrist diagnose aku dengan MDD and anxiety with acute stress kot. Aku tak ingat lah sebab panjang sangat. Okay, sebenarnya dia makin teruk lah sebenarnya kan. So aku tak boleh nak tipu sebab simptom kesihatan tu makin teruk. Aku punya ubat pun bertukar daripada yang light-light terus jadi macam yang berat sikit. So dos pun makin naik kan. So aku jealous lah dengan K dan Faz sebenarnya sebab ubat dia orang sikit je. Macam aku sampai 125 mg tu kira banyak lah kot. Tapi demi kemaslahatan otak aku supaya aku boleh tidur kan. So aku telan je lah. Tapi kalau aku overthinking, kalau ataupun aku ada macam masalah yang melibatkan hati dan perasaan ni, sama je aku tak boleh tidur pun. Itulah masalah aku. So bila aku cakap dengan psychiatrist benda tu, for sure ubat aku akan ditukar lagi. Faham tak betapa nak berperang dengan diri sendiri ni sebenarnya lagi susah. So sekarang pun masih dalam fasa berperang dengan diri sendiri. Masih lagi dalam masalah hati dan perasaan yang tak habis-habis. Aduh. So mungkin itu juga salah satu sebab aku tiba-tiba buat video, sebab aku nak distract kepala aku, nak distract otak aku daripada self-harm, cederakan diri sendiri, daripada overthinking, daripada aku rasa sedih. Jadinya aku pilih untuk bercakap sebanyak mungkin. Kira aku macam dah patah sayap sebelah, aku dah patah sayap sebelah. So sayap aku yang lagi sebelah tu aku tak boleh nak kacau selalu sebab dia pun dalam keadaan yang lebih kurang macam aku je kan. So macam tu lah. Tapi macam mana aku nak cakap macam tu lah. Okay, aku rasa macam aku dah cakap tapi tak ada pula terakam. Okay, so sepanjang aku didiagnose dengan MDD, anxiety with acute stress, aku dah banyak kali overdose, aku dah banyak kali pergi ER. So yang paling teruk, the latest one, sampai 6 botol air masuk dalam badan sebab aku macam stres. Bukan putus cinta, tak putus cinta pun, cuma dia macam aku punya fairy godfather cakap lah, bukan putus cinta, tak putus cinta, dia percintaan jarak jauh tanpa kontak. Long distance relationship without contact. So kau rasa? Okay, sebenarnya overdose ni tak best pun. Okay, kalau kau overdose lepas tu kau mati, okay, tak apalah, tak ada masalah lah sebab kau orang mati dah pun. Tapi kalau kau overdose tapi kau tak mati,
kau akan menanggung sakit yang 10 kali ganda lebih sakit daripada sakit yang kau tengah rasa sekarang. Faham tak maksud aku? Sebab kau akan rasa macam kesan ubat tu tak habis-habis. Lepas tu kalau teruk sangat macam aku, masuk air, berbotol-botol air masuk kan, kencing lah, apalah, kau kena keluarkan segala ubat-ubat yang dah trap dalam badan kau tu through your urine semua kan. Penat lah sebenarnya, dia lebih sakit. Tapi itulah, apa lagi nak buat. Itu adalah, aku bukan mengajar tapi itu adalah suicide yang orang kata yang paling senang lah. Betul, suicide yang paling senang untuk dibuat. Sebab apa? Sebab kau memang ada lambakan ubat. So kau telan je lah ubat tu berapa banyak yang kau nak. Tapi kalau kau nak tahu kau overdose ke tak, kau kena tahulah seberapa dos sebenar untuk overdose. Kalau setakat makan Panadol, Panadol tinggi kan dos? Tak boleh. tak boleh share lah, nanti aku takut disalah ertikan pula. Okay, tapi psychiatrist aku cakap macam tu lah. Sebenarnya ada dos tertentu yang akan membuatkan kau overdose dan boleh mati sebenarnya. Tapi macam aku cakap lah, diikut ketahanan badan kau. Kalau kau overdose sekali lepas tu terus mati, okey lah. Kalau kau overdose lepas tu kau masih tak mati-mati, kau masih terlantar je atas katil tu, itu yang sakit sebenarnya. Jadi orang MDD ni, orang akan judge macam-macam lah sebenarnya. Orang akan cakap kau attention seeker. Yes, we are attention seeker. Seram tak? Orang akan cakap kau gila, orang akan cakap kau tak betul, kau sewel, semualah. Kau ingat orang sikit mental ni, mental dia terus gila ke? Kalau kau ada diagnose kena pergi jumpa psikiatris, terus gila macam tu kan. Tapi itulah masyarakat kita fikir kan. Masyarakat kita yang masih belum berkembang otaknya, asyik tengok drama pukul 7 je kan. Asal jumpa psikiatris je gila, asal pergi klinik mental je gila. Okay, aku tak boleh nak habiskan video ni in one shot sebab Askar dah bangun. So, tapi aku akan cuba share untuk video yang kedua yang mungkin lebih proper sikit lah. Yang aku dah plan apa aku nak cakap semua. Sebab yang video ni aku memang tak plan langsung. Sebab video ni aku buat untuk aku distract kepala aku je daripada aku fikir bukan-bukan, daripada aku overthinking. Sebab aku memang tengah dalam keadaan yang tak okey. Aku sakit kepala daripada malam tadi sampai sekarang masih tak hilang. So, ya. Yeah. Aku cuba jauhkan diri aku daripada media sosial. Tapi itulah. Macam itulah. Kan? So, next video mungkin aku akan share dengan lebih proper lagi lah. Aku akan plan dulu siap-siap apa yang aku nak cakap kan. Supaya tak macam tak merapu jauh sangat. So korang pun tak bosan macam benda perempuan ni cakap berulang-ulang semua kan. Okay. So I hope you guys like this video. Dan aku juga harap yang video ni tak banyak pun sikit dapat membuka mata korang pasal kesedaran atau kesedaran tentang kesihatan mental. Aku akan cuba kongsi dari semasa ke semasa apa yang aku boleh kongsi based on pengalaman sendiri dan mungkin juga pengalaman daripada kawan-kawan aku. Doakan aku sihat, doakan aku boleh recover daripada kesihatan mental yang sebenarnya pada aku memenatkan. Okay, so happy watching guys and have a nice day. Bye.